أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Kita ni dah habis cara musafir, ada cara muka lain. Dah. Tu. Kata dia beringatan terhadap kepada saudara-saudara. Saudara di sini yakni pada agama. Saudara bukan pada kerabat, bukan pada adik-beradik, ialah saudara pada agama. Fiddin. Yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Maka kita terdahulu mesti kita kena tahu bahawasanya kita semua ni dah ikut mazhab Syafi'i. Maka mazhab ni ada 4. Nah, mazhab ni ada 4. Satunya mazhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Tu. Maka timur tiga-tiga empat mazhab ni ialah pada 3 korong yang pertama. Masa 300 tahun tu timur mereka ni yang 4 ni. Awal-awal timur sekali ialah mazhab Hanafi. Kemudiannya mazhab Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Berarti 4 mazhab. Maka yang kita sekarang bermazhab mazhab Syafi'i. Ibadat kita dalam mazhab Syafi'i. Nah, bukan mazhab lain. Maka kita buat amal ibadat jangan bertampung, jangan bercampur dengan mazhab yang lain. Sekiranya kita bercampur, bertampun dengan mazhab yang lain, maka talfiq dalam mazhab hukum dianya haram. Itu ya. Hukum tak ada apa-apa ni haram begitu ya. Mana haram ni dosa. Kata dianya adalah satu masalah yang terkeliru, yang terkesambarang, terkeliru. Yang terkeliru, yang yang kesamaran. Masalah yang terkeliru, yang terkesamaran oleh setengah orang-orang awam. Orang yang pegang masalah tidak dengan berdalil. Tu orang-orang awal, orang ramai-ramai. Nah, hal keadaan orang awam itu daripada orang-orang Jawi kita, orang-orang Melayu kita ni, sama ada di Petani ataupun di Malaysia. Melayu atau di Singapura, atau di Brunei, atau di mana saja yang bercakap Melayu. Maka Melayu ni banyak buah negara. Nah, bukan sini saja Malaysia Melayu, Singapura Melayu, Singapura. Nah, Melayu. Cakap Melayu. Dan pulaknya Indonesia Melayu, tapi lahjah
Gaya tu lahjah. Cara-cara cakapan itu tak sama. Tapi semua tu Melayu. Tu. Daripada orang-orang Jawi kita, orang-orang Melayu kita yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i semenjak daripada tok nenek lagi. Dia kata, semenjak tok nenek lagi. Iaitu masalah yang terkeliru dan terkesamarang ni. Iaitu masalah yang terkeliru. Nah, semenjak tok nenek lagi. Terkeliru. Iaitu masalah terkeliru ni, masalah sembahyang jamak di Arafah. Dah kan orang pergi kat haji ni dia jamak. Dia jamak di Arafah dan di Muzdalifah. Sembahyang jamak ni pada masa mengerjakan haji. Hal keadaan sembahyang jamak di Arafah dan Muzdalifah adalah ia pada masa mengerjakan haji. Dia jamak sembahyang. Jamak sembahyang zuhur dalam asar ataupun asar dalam waktu zuhur. Maka adalah ghalib orang Jawi kita, ghalib orang Melayu kita berlapis-lapis mari dah. Berlapis-lapis dah mari. Berlapis-lapis mari dah. Mari dah ni berlapis-lapis telah datang. Telah apa? Jadi orang Jawi kita berlapis-lapisan yang telah lalu. Berlapis-lapis mari dah. Dia panggil berlapisan yang lalu, berlapis-lapisan yang dah lalu. Hingga sampai ke sekarang, hingga sampai pada masa sekarang datang kepada Mekah untuk menunaikan haji itu. Sampai mereka itu orang-orang Jawi kepada Mekah dahulu daripada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Dahulu pada hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah lagi. Mana belum masuk hari 9 bulan Zulhijjah lagi, belum masuk hari 9 di Arafah lagi, dia dah sampai kat Mekah. Nah, sampai kat Mekah macam tu dah. Apakah bulan ke-9, hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, iaitu hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, hari wukuf di Arafah. Tu hari dia. Sampai-sampai sekurang-kurang dahulu itu dengan 5 hari atau 6 hari atau lebih, seminggu 2 minggu ke, dia sudah sampai ke Mekah tu. Belumlah dia tu wukuf di Arafah dan belum pergi di Muzdalifah. Lepas tu maka tatkala sampai mereka itu orang Jawi tu kepada Mekah, dan niat mereka itu orang-orang Jawi akan bermukim di sana di Mekah, akan bermukim, bertinggal di sana, yakni di Mekah. Apabila lah mereka tu niat mendiami di Mekah, maka putuslah safar mereka itu orang-orang Jawi itu, orang-orang Melayu. Bila sampai kat sana, maka putuslah safar, perjalanan dalam safar itu dah habis. Apabila begitu, maka tiada harus bagi mereka itu orang-orang Jawi qasarkan sembahyang dan jamukkan dia ke sembahyang. Nak qasar pun tak boleh dan nak jamuk pun tak boleh juga. Bila kata tak boleh tu? Kata dia dah harus tu manakala sampai hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah tu dia. Daripada sampai daripada manakala sampai hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Manakala sampai hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah
Jawab manakala keluar mereka itu, orang-orang Jawi itu daripada Mekah menuju ke bumi Arafah. Tu buat apa tu? Untuk berwukuf. Wukuf di Arafah. Nah ni bagi apa ni? Ini perkara yang sakut paut dengan mengerjakan haji. Nah, kan yang 9 pergi di Arafah. Bawa malam tu kita pergi di Muzdalifah. Tu atau petang kita bergerak pergi di Muzdalifah. Itulah cara mengerjakan haji tu. Maka tempat haji ni bagi orang yang pernah datang tu okeylah, tu dia mereka tu tahu di mana Arafah, di Muzdalifah. Bagi mereka yang tak pernah tahu, tak pernah pergi kat Mekah ni, ini belajar pun tak nampak lah manakah Muzdalifah, manakah Arafah. Kalau orang pernah pergi, okey, mereka nampak. Tu. Lepas tu, maka dengan keluar mereka itu orang Jawi daripada kawasan Mekah itu, dibilangkan mereka itu orang Jawi, orang musafir sebagai safar yang baru pula. Adapun safar yang dahulu dah habis, dah putus kerana mereka niat bermukim. Maka diisi mereka berjalan daripada Mekah pergi di Muzdalifah, itu safar yang baru pula, bukan yang dulu. Safar baru. Kata safar baru jika panjang safar mereka itu orang Jawi. Seharuh bagi mereka itu orang Jawi, oleh jamukkan sembahyang mereka itu orang Jawi. Dan jika tiada panjang safar mereka itu, dan jika tiada panjang safar mereka itu, maka tiada harus bagi mereka itu oleh jamukkan sembahyang mereka itu. Itulah kaedah. Akan tapi sekarang ni banyak orang pergi ke Arafah, orang pergi di Mina. Masih jamak di Arafah, jamak di Mina. Ni banyak sekali. Itulah Syekh Musannif ni, dia kata itu berkeliru, masalah yang berkesamaran dalam hal orang kita mengereja sekarang. Maka kalau perjalanan tu tak sampai 2 marhalah, tak boleh kita jamak. Kalau dah sampai, okey, boleh jamak. Karena situ dikirakan safar yang baru pula. Kata dianya, tiba-tiba, tepa-tepa. Tu. Perjalanan antara Mekah dan Arafah itu hampir jua dekat. Kalau bahasa sini. Tiba-tiba perjalanan antara Mekah dan Arafah tu hampir jua dekat. Dekat jauh mana dekat Apa makna hampir tu? Tiada sampai 2 marhalah, tu mana hampir. Tiada sampai 2 marhalah. Apa makna tiada sampai 2 marhalah? Ada akal 1. Ada akal 1 balik bawah. Katanya tiada sampai ila akhirih. Pasal apa boleh kata tiada sampai? Ni ilat dia. Kerana masafah, kerana perjalanan daripada Mekah kepada Arafah itu 3 farsakh jua. Ni kita kembali kepada dulu. 3 farsakh jua. Dan kepada Muzdalifah pula 2 farsakh jua. Seperti berkata oleh Syekh Ramli di dalam Nihayah, hal keadaannya Ramli, hal keadaannya Syekh Ramli yang menakal daripada perkataan Nawawi. Perkataan Nawawi di dalam Raudhah bagi Imam Nawawi. Dan bermula ibarat perkataan Nawawi di dalam Raudhah. Bermula ibarat perkataan Nawawi di dalam Raudhah. Nama kitab dia Raudhah ni. Katakan gini. Wa'lam annal masafata min Makkata ila Minan wa min Muzdalifata ila kullim min Arafata wa Minan farsakhun. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal masafata, akan bahawasa perjalanan, min Makkata, daripada Mekah,
ila Mina kepada Mina. Nah, perjalanan daripada Mekah kepada Mina, wa min Muzdalifata dan daripada Muzdalifah ila kullim min Arafata wa Mina. Kepada tiap-tiap daripada Arafah dan Mina. Ambil dan Muzdalifah sampai ke Arafah dan Mina tu farsakhun, ialah satu farsakh saja. Tu khabar bagi anna. Farsakun, ialah satu farsakh saja. Tak sampai. Kalau gitu yang boleh mengharuskan perjalanan yang mengharuskan qasar, dah sebut dah dulu pada muka pada muka apa? Nuh. Pada muka yang ke-6. Nah, pada halaman yang ke-6 dah sebut dah. Yang ke-6. Dia kata berapa farsakh tu? Perjalanan berjauh 4 barid atau 16 farsakh. 16 farsakh atau 48 mil. Tengok 88 mil. Itu jarak dia je. Belah-belah farsakh. Pada satu farsakh, maka tak bolehlah nak buat jamak. Tu. Zakarahu telah menyebutlah ia An-Nawawi akan ibarat raudhah ni. Tu. Akan perkataan yang tersebut. Zakarahu telah menyebutlah Nawawi akan perkataan yang tersebut fir raudhati dalam raudhah. Intaha su'lah dalam kitab nihayah. Sahifah ni mana muka ataupun halaman 297. Jilid 3 mana juzuk 3. Tu dia. Tu ulama ni dia kata sungguh, dia faham sungguh. Masalah ni tu dia bagi tahu kepada kitanya. Ulama dahulu-dahulu ni, ulama sekarang ni yang mudah-mudah dengan masalah. Sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Tu cari masalah yang mudah. Padahalnya nak taklid mazhab ni bukan mudah. Maka tiada harus bagi mereka itu, orang Jawi tu, boleh jamakkan sembahyang mereka itu orang Jawi, kerana perjalanan tak sampai 2 marhalah. Tu dia. Pasal apa? Kerana sebab bagi harus jamak itu ialah safar yang panjang tu. Kerana sebab bagi harus jamak itu ialah sebab bagi harus jamak safar yang panjang, safar yang jauh. Kata safar yang jauh ni atas kau yang rajih, atas kau yang kuat, ni sebuah dalil. Kata kedua pula. Nombor 2 dia kata tu. Kata musannif atas kau yang rajih ila akhirih. Tersebut di dalam Bughyatul Murtasyidin. Bughyatul Murtasyidin dalam kitab tu pula. Ada sebut macam ni pula weh. Faidatun ai hadhihi faidatun, ini suatu faedah. Ni bahasa Arab nah. Nak baca tak nak baca? Kita baca lalu. Dia kata lana qaulun bijawazil jam'i fis safaril qasiri akhtarahu al-Bandanijiyu. Payah nama dia tu. Akhtarahu al-Bandanijiyu. Wa zahirul hadis jawazuhu walau fi hadarin kama fi syarhi Muslimin. Wa hakal al-Khattabiyu an Abi Ishaq jawazahu fil hadari lil hajati wa illam yakun khaufun wala matarun wala maradun wa bihi qala Ibnul Munzir intaha qala idu. Tu nama kitab. Wa anil maliki wa anil imami malikin riwayatu an nawaqta zuhri yamtadda ila ghurubis syamsi wa qala fata
yabqa atau yabqa ila an yasira zillah. Yabqa ila an yasira zillu mithlaini thumma yadkhulu asrun zakarahu ar-radadu wa kana sayyiduna al-qutbu Abdullahi al-Haddad ya'muru ba'dha banatihi 'inda ishtighaliha binahwi majlisin nisa biniyyati ta'khiri zuhri ila waqtil asri. Intaha. Telah masbuk pada tatahan yang terdahulu akan dalil bagi kaul rajih dan marjuh. Rajih yang kuat, marjuh yang dhaif. Muqabil tak ada muqabil tak ada. Tu bahasa Arab. Kalau masuk makna ke memang susah sikit tu. Nah, lana qaulun, bagi kasabitlah bagi kami qaulun satu qaul bi jawazil jam'i, dengan haruh oleh jamak. Tu dia bagi fuak kami satu qaul dengan haruh oleh jamak fis safaril qasiri, pada safir yang pendek. Safir yang pendek mana safar yang tidak sampai 2 marhalah. Akhtarahu al-Bandani jiyu, telah memilihlah akan al-qaula ni al-Bandani jiyu. Nama tu yang betul lah tuang dia tahunya. Ampunya nama tu tahu. Kita baca turut dia tulis. Dia tulis. Dia tak ada dobek tulis. Mana al-Bandani jiyu. Tu. Wa zahirul hadis, dan bermula zahir hadis jawazuhu, ialah harusnya al-jam'i walau fi hadarin, dan jikalau pada hadid, yani bukan musafir, haruh jamak, tapi jamak sajalah, bukan qasar, jamak saja. Kama fi syarhi muslimin, sebagaimana seperti bagi yang sabitlah ia pada syarah Muslim, atau kama fi kama zakarahu fi syarh Muslim, sebagai yang telah menyebutlah akan dia di dalam syarah Muslim. Wa hakal Khattabi, dan telah mikayat oleh Khattabi, haka an Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq. Hikayat menceritalah hikayat ni. Hikayat mencerita akan orang lain. Cerita akan orang lain. Dia kata jawazahu fil hadari, harusnya al-jam'i fil hadari, pada ketika hadir. Pada masa safar, bukan masa musafir. Lil hajati, kerana hajat. Tu harus jamak pada ketika hadir kerana hajat. Ini telah hikayat oleh Al-Khattabi. Wa illam yakun khaufun, dan jika tidak ada wa illam yakun ay wa illam yujad, yakun tamah dengan makna yujad. Wa illam yakun ay wa illam yujad kau khaufun, dan jika tidak didapat akan takut sekalipun. Wala matarun, dan tidak dapatkan hujan. Wala maradun, dan tidak dapatkan sakit. Telah hikayat Al-Khattabi haruh pada ketika hadir, tapi kerana hajat. Qala Ibn Muzid, telah berkata Ibn Muzid, intaha su'lah ia, qala idu, nama kitab Qalaid. Nama kitab Qalaid tu. Wa anil imami malikun, wa anil imam malikin, dan daripada Imam Malik riwayatun, satu riwayat. Riwayat tu apa riwayat? Anna waqta zuhri, bahawasanya waktu zuhur, yamtaddu, berpanjanganlah ia, yamtaddu, berpanjanganlah ia waktu zuhri, ila ghurubis syamsi, hingga tenggelam ke matahari. Daripada Imam Malik riwayat, ada satu riwayat anna waqta zuhri, bahawasanya waktu zuhur, yamtaddu, berpanjanganlah ia waktu zuhur, ila ghurubis syamsi, hingga tenggelam oleh matahari. Wa qala Abu Hanifah, telah berkata oleh Abu Hanifah,
La'alla zahir Abu Hanifah nah, bukan Hanirah, Hanifah bil fa. Ya baqa, berkekalalah ia waktu zuhri. Berkekalalah ia waktu zuhri ila an yasira zillu mislaini. Hingga sampai kepada bahawa jadilah oleh teduh, oleh bayang. Jadilah oleh teduh, oleh bayang, mislaini dua seumpama. Dua seumpama mana teduh sama. Dua seumpama mana teduh bayang tu sama. Sama. Dua perkara yang sama. Thumma yadkhulu asrun, kemudian masuklah oleh asar. Ada bergaduh apa sini? Tu duk bergaduh hukum apa? Sebut waktu semayang kat sini. Padahal duk cara buku masalah jamak. Tu. Zakarahur radadu, telah berkata, telah menyebutlah akan dia akan apa, akan riwayat tu ar-radadu oleh radat. Zakarahu telah meriwayatlah, telah menyebutlah akan dia. Tu ar-radadu oleh radat. Wa kana sayyidatuna wa kana sayyiduna al-qutbu Abdullah al-Haddad, dan telah berkata oleh sayyiduna, oleh penghulu kita al-qutbu, kutub. Al-qutbu ni ialah gelar wali kutub. Wali kutub, apa wali kutub? Iaitu sultanul auliya, raja bagi segala wali. Karena semua wali-wali tumpu kat dia. Itu wali kutub. Nah, semua wali-wali itu tumpu kat dia semua. Maka wali kutub ni dikatakan sultanul auliya, raja bagi segala wali-wali. Itu wali kutub. Siapa dia? Abdullah al-Haddadu. Abdullah al-Haddad. Nah, kubur dia di Yaman, di Zambal. Kalau tertik ke Yaman ke, selalu berziarah lah Abdullah al-Haddad ni. Tuan tu tak ada besar. Dia kalau sentiasa bawa wirid dia, lepas tu hati mahabbah ke dia, suka baca kitab dia. Nah, boleh jumpa dengan tuan dia, dengan ampunya Abdullah bin Haddad. Masa baba kat Yaman itu, pernah tengah nak baca kitab dia. Ambil kitab dia baca. Baca kan. Baca. Dia dengar. Berkata terlelap tu. Nah, dalam mimpi tu ada seorang orang tua datang mari, jemput hajat masuk dalam majlis dia. Dia datang. Mari. Berkata jaga, tanya orang. Tanya Imam Haddad ni macam mana rupa dia. Maka royak macam ya. Betul kan saya mimpi ni? Betul. Ngana mimpi tu betul tu. Dia masuk majlis ya hajat oi. Mari. Tu kalau suka baca kitab dia. Nah, kitab dia tu ada kat Yaman yang sedang pegang tu 10 jilid 10 buah kitab dia. Tu. Dia bawa mari. Tu, kita bagi. Jaga. Siapa? Siapa kata dok hajat tu? Dok hajat tu siapa dia? Dok panggil. Dok jemput mari masuk majlis dia. Lepas tu tanya orang-orang yang lama. Tanya rupa Imam Haddad ni macam mana? Dia terupa tak putih. Tak putih sangat, tak cerah sangat. Dia royak rupa dia. Tu. Ya alhamdulillah. Ni dia tu al-mahabbah panggil. Alhamdulillah al-mar'u ma'aman habbah. Seorang itu serta orang yang dia kasih. Sekali itu boleh jumpa. Tak jumpa lah. Sebabnya iaitu baca kitab dia. Duk baca kitab cedera, terlelap. Dalam terlelap itulah datang mari. Dia katanya Imam Haddad. Nah, waliullah kutubul, wali kutub. Ada sebut kat sini kan ni. Abdullah al-Haddad. Maka hak kita nak baca wirid pagi-pagi ni, hak dia ada. Tu hak kamu duk jenera sokmo pagi-pagi. Wallahu ahad, Allahu salam, ya lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ar-wirdul latif tu hak dia ada.
hak dia susung. Tu Abdullah Al-Haddad. Ya'muru ba'dha banatihi, menyuruhlah ia Sayyiduna Al-Qutbu Abdullah Al-Haddad ni, ba'dha banatihi, akan setengah daripada putrinya, putri bagi Abdullah. Apa putri? Anak perempuan. Setengah anak-anak perempuannya. Bila tu kah? Dia suruh tu indashtighaliha, diisi berbimbangnya ba'dha banatihi. Diisi berbimbangnya ba'dhi banatihi. Apa diisi bekerja, ada masalah yang bergaduh gupuh. Tu. Nah, berbimbang dan bergenala binahwi majlisin nisa, dengan upama majlis perempuan. Menyuruh biniyati ta'khiri zuhri ila waqtil asri, dengan niat mentakhirkan sembahyang zuhur hingga sampai kepada waktu asar. Intaha su'lah ia. Tu telah hamba sebut pada tahan yang terdahulu akan dalil bagi kau rajih dan marjuh. Rajih kau yang kuat, marjuh kau dhaif. Dhaif jangan pakai. Rajih lawan dia marjuh. Dah, kalau azhar lawan dia muqabil azhar. Muqabil tu lain sikit, tapi rajih marjuh ni tak nak lah orang pakai yang rajih. Ada pun yang marjuh orang tak pakai. Tu kurang sikit marjuh. Marjuh ni ialah kau yang dhaif. Kau yang dhaif tu marjuh. Rajih tu yang kuat. Habis kat situ. Panjang juga tu. Ialah sebab bagi harus jamak itu safar yang panjang. Kata sebab bagi harus jamak safar yang panjang ni atas kau yang rajih, atas perkataan yang kuat. Maka lawan bagi rajih ialah marjuh. Marjuh ni yang dhaif. Nah, yang rajih di dalam mazhab Syafi'i. Tu. Bukan sebab nusuk tu dia. Bukan jamak itu sebab nusuk. Apa nusuk? Yakni amalan haji dan umrah. Nah, tu nusuk, amalan haji dan umrah. Bukan jamak di situ kerana amalan haji dan umrah. Jamak situ kerana safar yang panjang. Maka tak haruslah. Nah, kalau safar pendek tak harus. Maka sebab bagi harus jamaknya ialah safar yang panjang. Baik. Maka apabila tiada harus bagi mereka itu orang Jawi jamakkan sembahyang di Arafah. Tengok kitab tu. Nah, maka apabila tiada harus bagi mereka itu orang Jawi jamakkan sembahyang di Arafah, maka di Muzdalifah pun seperti di Arafah. Seperti yakni pada pihak tiada harus bagi mereka itu jamakkan sembahyang tu. Supa-supa tu yakni pada pihak tiada harus bagi mereka itu jamakkan sembahyang. Tu. Bahkan Muzdalifah itu terlebih hampir lagi, terlebih lagi hampir daripada Arafah. Dengan dipadukan dengan Mekah, dengan diadu ataupun dinisbah. Dengan nisbah, dengan diungkur. Diadu, dinisbahkan dengan Mekah. Tu. Dekat daripada Arafah, dekat pada daripada Arafah lagi, Muzdalifah ni. Pasal apa? Kerana Muzdalifah itu di tengah jalan, di tengah jalan antara Arafah dan Mina. Itulah. Adapun perkataan bagi orang yang berkata sembahyang jamak di Arafah dan Muzdalifah di dalam mengerjakan haji itu afdal daripada jamak di lain-lain tempat. Di lain-lain tempat daripada Arafah dan Muzdalifah. Jamak tempat dua-dua ni lah hak terlebih banyak pahala. Tu di sisi mazhab Syafi'i. Macam mana orang kata begitu? Jawab bagi adapun
maka ini perkataan tu ialah yang betul. Perkataan gitu ialah perkataan yang betul tu, dan yang sebenar. Sungguh perkataan yang betul dan sebenar, tetapi tetapi ingat tu, kalau datang tetapi, maka masalah lepas pada tetapi itulah hak muktamad. Hak muktamad. Belum tetapi itu bukan muktamad, bukan dipegangkan dia oleh ulama, tu muktamad. Tetapi dengan dikaitkan, diikatkan, ikat je lah, diikat je ni. Kata afdal tu sungguh pun kata afdal. Jika adalah orang yang mengerjakan haji itu orang musafir sebagai safar yang panjang, bukan orang mukim. Orang musafir sebagai safar yang panjang. Dah habis titik satu. Rupa masalahnya rupa masalahnya begini. Rupa masalah begini. Itu musafir ia seorang itu daripada tanah Jawi. Tanah Jawi masalahnya tu menuju ia seorang itu kepada tanah Mekah. Menuju untuk mengerjakan haji. Lepas tu apabila turun ia seorang itu daripada kapal terbang di Jeddah, di Jeddah. Upamanya di Jeddah tu, ataupun turun kapal terbang di Madinah, ikutlah di mana sebut Jeddah tu upama, atau di Madinah. Maka terus ia seorang itu kepada Arafah. Pasal apa dia pergi Arafah? Untuk berwukuf di Arafah. Macam mana? Dengan bahawa ia seorang itu sampai ke Jeddah pada pagi hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Apabila sampai seorang itu kepada Arafah pada hari itu, hari 9 tu, daripada bulan Zulhijjah, maka jamak ia seorang itu antara zuhur dan asar sebagai jamak takdim. Demikianlah jamak ia seorang itu antara maghrib dan isyak. Di Muzdalifah macam tu juga sebagai jamak takhir pada malam yang ke-10. Maka jamak pada kedua tempat inilah tempat di Arafah dan Muzdalifah tu. Maka jamak pada dua tempat inilah, yang Muzdalifah dan Arafah tu afdal daripada jamak di lain-lain kali. Di lain-lain kali, di lain-lain lagi. Afdal terlebih banyak pahala daripada jamak di lain-lain kali, pada di lain-lain lagi, dan lain-lain tempat. Tu, dan lain-lain tempat. Pasal apa? Menurut akan Nabi SAW. Kan menurut Nabi SAW, jamak di Muzdalifah, jamak di Arafah, jamak di Muzdalifah. Kalau Nabi musafir daripada Madinah terus pergi ke Mekah. Itulah kita panggil jamak kat situ kerana safar. Kerana safar. Tengok lagi. Pasal apa? Kerana ittifaq segala mazhab, kerana muwafaqat segala mazhab, atas harus jamak pada keduanya. Pada keduanya, pada Arafah dan Muzdalifah. Hanya sungguhnya yang ikhtilaf itu, yang bersalahan itu pada sebab bagi harus jamak jua. Tu, yang khilaf itu pada sebab bagi harus jamak jua. Maka mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan sebab bagi harus jamak itu ialah safar. Mazhab Syafi'i dan Hambali. Dan mazhab Hanafi mengatakan sebab bagi harus jamak tu ialah sebab bagi harus jamak itu nusuk, ibadat haji atau umrah. Ibadat haji atau umrah. Dan mazhab Maliki
mengatakan ialah ada di Arafah dan Muzdalifah. Ada. Ialah sebab bagi harus jamak itu ada di Arafah dan Muzdalifah. Ini mazhab Maliki. Itu dia. Kemudian kita mazhab apa? Kita mazhab Syafi'i. Pergi haji mengerjakan jamak mengikut mazhab Maliki. Itu jadi masalahnya. Tu. Dan ada pun hadis Nabi dan ada pun hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jamu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam antara zuhur dan asar. Di tempat yang bernama Namirah. Di tempat yang bernama Namirah. Jamak situ. Dan antara Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Nama tempat tu di Muzdalifah. Dan ada serta Nabi ketika jamak tu ahlu Makkah, ahli Mekah. Ada ahli Mekah ketika tu. Dan lain pada mereka itu lain pada ahli Mekah. Lepas tu Nabi jamak Namirah. Tu. Nah, lepas tu ada serta Nabi pula tu ada fu ahli Mekah. Apa macam mana hadis tu? Maka menjawab oleh Qadhi Abu Tayyib dan lain pada Qadhi Abu Tayyib. Menjawab dengan bahawasanya tiada sabit oleh bahawasa ahli Mekah dan mereka-mereka yang ada pada maknanya sembahyang jamak mereka itu. Tu. Nah. Jawab yang kata tiada sabit oleh bahawasa ahli Mekah dan mereka-mereka yang ada padanya pada ahli Mekah. Dan mereka-mereka yang ada padanya pada Mekah tu sembahyang jamak mereka itu, bukan pada makna tu. Kalau buh makna tak reti tu. Tu mereka yang pada maknanya. Tengok dua, bahawa ahli Mekah dan mereka-mereka yang pada makna ahli Mekah. Kalau buh itu sembahyang jamak mereka itu seperti barang yang tersebut dalam majmu'. Itu dia weh. Tiada sabit oleh wasa ahli Mekah dan mereka-mereka yang ada pada Mekah tu sembahyang jamak mereka itu. Mulai ibaratnya yang ada padanya pada ahli Mekah. Yang ada pada makna keliru sikit tu. Kita wala'alla zahir, barangkali zahirnya mereka-mereka yang ada padanya pada Mekah. Sembahyang jamak mereka itu. Tu. Tak sabit kata mereka itu sembahyang jamak kita. Tak sabit kata mereka itu sembahyang jamak seperti barang tersebut di dalam majmu'. Bahkan mereka itu bukan sembahyang jamak. Tu sembahyang yang lain. Tu dia tanggung macam tu. Ini kata Al-Qadhi Abu Tayyib. Tak mesti, tak tetap kata mereka itu sembahyang. Tanggung macam tu nah. Tu. Seperti barang tersebut dalam majmu' bagi Imam Nawawi. Dan jika dikatakan adakah harus bagi kita, siapa kita ni? Badal pada kata kita, orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, haruh-haruh boleh mengikut akan mazhab Hanafi pada masalah jamakkan sembahyang dengan sebab nusuk. Adakah harus? Bagi kita mazhab Syafi'i, kita mengikut mazhab Hanafi pada masalah jamakkan sembahyang dengan sebab nusuk, sebab ibadat haji dan umrah. Adakah harus? Maka dijawabkan dengan harus mengikut. Harus mengikut mazhab Hanafi. Harus mengikut. Tapi kata harus ni kait. Jika didapatkan syarat-syarat taklid, syarat-syarat mengikut. Jika didapatkan syarat-syarat taklid, syarat-syarat mengikut.
dan syarat-syarat bagi harus jamu di dalam mazhab itu, mazhab Hanafi. Macam mana? Syaratkan di dalam mazhab Hanafi akan harus jamak antara zuhur dan asar pada hari Arafah itu. Harus dengan beberapa syarat. Setengah daripada beberapa syarat. Berhenti itu. Dengan beberapa syarat berhenti kat situ, titik kat situ. Setengah daripada beberapa syarat, bahawa adalah sembahyang itu berimam dengan imam al-muslimin. Apa imam al-muslimin? Yakni raja bagi orang-orang Islam. Atau naib raja. Apa naib raja? Ialah pengganti raja orang-orang Islam. Sungguh pun kata boleh. Tetapi janganlah kita talfik, kita bertampung. Kita talfik ni mana bertampung mazhab. Bertampung mazhab, mana kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kata, Maliki, Hambali kata, itu mana talfik. Janganlah kita talfik, jangan bertampung akan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Tu. Macam mana? Ni, ini taswir bahawa kita talfik. Apa talfik? Ni taswir. Buat rupa ke masalah talfik, bertampung dalam mazhab dengan bahawa menurut kita akan mazhab Syafi'i sekerat jalan. Sekerat jalan, mana turut tak habis dah. Menurut mana mengikut kita akan mazhab Syafi'i sekerat jalan, yakni separuh jalan, dan akan mazhab Hanafi sekerat jalan, yakni separuh jalan. Separuhnya hak Syafi'i dan separuh lagi hak Hanafi. Itu mana talfik. Pasal apa jangan kita talfik? Pasal apa jangan? Ilah atau jangan? Kerana jika talfik yakni menampung kita semacam itu. Yakni menampung. Apa menampung? Bertampung lah. Biru, hijau, kuning. Tu. Ada biru, ada hijau, bertampung panggil. Tu yakni menampung kita semacam ini. Jika talfik dia menampung kita semacam ini, ikut Syafi'i separuh, ikutkan Hanafi separuh, maka bermaknanya kita ni tiada mengikut kita akan satu mazhab daripada mana-mana mazhab sekalipun. Itu bermakna kita ni kebebasan mazhab. Ikut kita suka yang mana, kita ikut yang tu. Suka ikut yang ni. Kita ni sebagai orang tidak bermazhab. Kalau kita suka bertampung-tampung dalam mazhab. Tu. Maka itulah punca bagi jadi sesat. Na'udzubillah min zalik. Itu doa musannif. Na'udzubillah, berlindunglah oleh kita dengan Allah min zalika, daripada demikian itu, zalika talfik, demikian bertampung dalam mazhab. Bertampung dalam mazhab ni kita mesti jauh. Malaikat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi lebih kuat daripada mazhab Syafi'i. Itu okey. Kalau perkataan Hanafi, perkataan Hanafi kuat daripada perkataan Syafi'i, itu boleh kita ikut. Harus kita ikut macam tu. Yang ini tak kita ikut semata-mata cari kemudahan. Itu tak boleh. Mesti kita kena tahu kat situ. Kita ikut Hanafi, apakah matlamat kita? Apakah sebab kita ikut, kita taklid ke mazhab Hanafi? Kalau dalam kita taklid itu supaya cari kemudahan, itu talfik, bertampung. Kalau kita ikut mazhab Hanafi kerana perkataan Syafi'i ini kurang kuat, perkataan Hanafi adalah kuat pada perkataan Syafi'i, itu harus kita ikut. Itu cara-cara taklid itulah, itu syarat dia. Tu. Saudara-saudara yang dihormati. Saudara-saudara yakni pada agama yang dihormati.
adalah orang-orang Jawi kita sekarang. Jikalau alim atau tinggi pengajian sekalipun, jauh lagi nak sampai kepada peringkat mujtahidin. Peringkat mujtahidin apa? Yakni segala ulama yang Tuhan memberi kekuasaan di atas fahamkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan hadis. Tu ulama mujtahidin tu. Ni pangkat mujtahidin. Nah, ingat molek, tengok molek kitab tu. Nah, pangkat mujtahidin. Gapo? Ialah segala ulama yang beri kekuasaan. Beri kekuasaan atas faham, atas kepahaman hukum-hukum daripada Quran dan hadis. Korong pertama, korong kedua, korong ketiga. Ada apa kita ni? Kita semua ni. Kita tak agak benar ni. Setara kitab Jawi duk baca ni, tak kerti lagi buat semua ni. Cuk gurah lagi tak apa ni. Nak kata tak tahu kata kotak kita tu bodoh. Tu. Tak khabar kata tuai tu bodoh tu. Khabar adik tuai tu. Demo baca Quran hadis boleh sembuh masalah. Ni orang ni. Kita baca kitab ni duk. Tu. Ni muslim digak mata. Belalok mata. Tak pandai lagi tak gitu kan. Jarak. Lepas tu kira nak klik. Pagi dah aku hari ni. Mai pagi. Kira nak klik. Tak agak. Masa otak cahaya tak lagi weh. Bukan ke cahaya dah. Ke cahaya mama Maggie. Tu. Mula tak agak halo. Tu. Orang mengaji baik, orang suruh baca lepas asar mengaji entah nu pagi buat 2 fuak di senyap. Mengaji tak ada tu ah. Ngaji tak dah tu. Ada mula lagi. Lepas tu kena. Pas makan boyak dah. Tak ada biar itu. Saya dah juga buat kamu ni. Tu. Ni dia weh. Pasal apa? Kerana cukup ilmu mereka itu. Ni segala itu mujtahidin. Kerana cukup ilmu mereka itu mujtahidin. Serba-serbi. Habis cukup ilmu dia weh. Tak habis ni sebuah Quran, hadis, Allah semua cukup semua. Kepahaman otak cerdik, ingat pun kuat. Ada. Siapa dia ulama mujtahidin? Seperti imam-imam yang 4. Dia. Seperti imam-imam yang 4. Pasal apa? Kerana maklumlah. Dia. Ini panggil ilat. Kerana apa? Jauh lagi nak sampai ke peringkat mereka itu. Dia. Walaupun aling setinggi-tinggi aling pengajian pun, jauh lagi nak sampai pangkat mereka itu. Kerana maklumlah, sudah diketahuilah hujung dahan. Hujung dahan kayu tu. Atau rating. Rating kayu, hujung dahan. Mana dahan bersaning. Tapi boleh hujung tu. Tu. Jika kuat dan gagah sekalipun, tidak sama ia hujung dahan atau rating tu dengan humi dahan. Tak sama weh hujung dengan humi. Sabda Nabi SAW, ni khairukum qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Ini satu riwayat. Ada satu riwayat yang lain, khairukum qarni thummal ladzina yalunahu thummal ladzina yalunahu. Ada gitu. Ni riwayat ni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Maksudnya sebaik-baik kamu itu korong aku. Kemudian segala orang yang mengiringi akan mereka itu akan korong aku. Kemudian segala orang yang mengiringi akan mereka itu akan korong bagi korong aku. Akan korong bagi korong aku.
Maka pada ini hadis khairukum qarni tu. Maka pada ini hadis Nabi SAW, yakni khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum tu. Ni hadis menerang kepada kita, yakni kita muslimin. Bahawa sebaik-baik daripada umat Nabi kita itu ialah segala orang yang di dalam korong Nabi kita sendiri. Itu sebaik-baik. Itu sebaik-baik daripada umat Nabi kita itu ialah segala orang yang di dalam korong Nabi kita sendiri. Dan yang nombor dua itu, yang nombor dua ialah segala orang yang di dalam korong yang kedua. Itu yang nombor dua. Ialah segala orang yang di dalam korong yang kedua. Dan yang nombor tiga itu ialah segala orang yang di dalam korong yang ketiga. Tu. Jadi beratur ini bertartib. Maka tilik olehmu, hei saudaraku, berapakah korong kita sekarang ini? Dan adakah nak lebih kita sekarang daripada Imam Hanafi, yang ianya Imam Hanafi ni alim ulama di dalam korong yang kedua, dan daripada Imam Maliki dan Syafi'i dan Hambali, yang tiga-tiga ini daripada ulama di dalam korong yang ketiga. Tu. Ni dia. Maka ada tengok tercatat, Imam Hanafi dia beranak pada tahun Hijrah. Tu Imam Maliki pada tahun 93 Hijrah. Imam Syafi'i dalam tahun 150 Hijrah. Imam Hambali pada tahun ialah 163 Hijrah. 160 Hijrah. 160 Hijrah. Itu lah pak mazhab ni. Kalau ada tengok catat yang lain pula, tak ada apa, itu catatan. Ada tarikh beranak mereka itu. Itu dia. Maka ada sebut kisah-kisah mereka ni dalam kitab Anah ada awal kitab Anah juzuk pertama. Dia menyatakan pak mazhab ni siapa dia. Jaga-jaga sungguh, jaga-jaga. Jaga-jaga mana? Hei, jaga molek. Di mana ya? Tu, jaga. Jaga kan jaga ini. Aku duduk tidur lagi, jaga molek tu, jaga-jaga. Apa? Sungguh pun orang-orang di dalam korong yang dahulu terlebih baik daripada orang-orang di dalam korong yang kemudian. Sungguh pun begitu. Tetapi bukanlah tiap-tiap orang di dalam satu-satu korong itu bernas dan berisi belakang. Bernas mencerdik lah. Bernas. Ada luah Melayu kita tu bernas. Luah sini bernas. Luah kat sana ni apa, matan. Matan. Dalam satu korong matan, bernas semua dan berisi belakang semua. Bahkan ada juga pada setengah-setengah korong orang, pada setengah-setengah korong orang yang hampa dan yang mengaruk. Orang yang hampa tak ada sekara dan yang mengaruk, ada gitulah. Seperti timbul di dalam korong yang keempat sehingga masuk dalam korong yang kelima oleh satu orang yang dinamakan dia seorang ni dengan Ibnu Hizam. Asalnya Ibnu Hizam ni bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kemudian mereka rengkoh kemudian mereka rengkoh Ibnu Hizam akan mazhab sendirinya Ibnu Hizam, iaitu mazhab sendiri ni, iaitu mazhab sendiri mazhab Ahluz Zahiri, ahli Zahir. Maka mencerca Ibnu Hizam akan jalanan bagi imam yang empat, yakni Imam Hanafi, Maliki,
Syafi'i, Hambali, ada. Dan mengkeji Ibn Hizam akan bawakan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Bawakan apa bawakan? Iaitu perkara yang dibawa oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Seperti sifat-sifat 20. Dia mengkejikan, tu membilang keji. Dan mengkeji ia dan membilang keji Ibn Hizam akan bawakan akan perkara yang dibawakan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Tu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi tu. Oh, tu dia weh. Tu. Lepas tu, maka apabila yakin kita bahawasanya tidak sampai kita kepada pangkat mujtahid, pangkat orang yang kuasa keluarkan masalah daripada Quran dan hadis terus tu. Kalau yakin kita macam tu, maka wajib atas kita oleh bahawa taklid, mengikut dan menurut mengikutlah akan orang yang sampai kepada pangkat mujtahid. Sampai dah pangkat mujtahid. Pasal apa? Wajib kita ikut kerana beberapa dalil. Setengah daripada beberapa dalil. Firman-Nya Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, hendak menanyalah kamu akan ahli pengetahuan. Jika adalah kamu tiada mengetahui kamu akan ijma' ulama, akan sebulat suara ulama. Tu. Jika tiada mengetahui kamu, titik situ, habis ayat. Tu. Jika adalah kamu tiada mengetahui, titik situ. Jangan buat campur. Telah ijma' ulama, telah sebulat suara oleh ulama, telah bersetuju, berijma', telah ijma' ulama, sebulat suara ulama di atas bahwasanya ini ayat. Ini ayat mana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Menyuruh Allah Ta'ala, menyuruh oleh Allah Ta'ala. Menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka yang tiada tahu dan tiada tahu dalilnya. Orang tak tahu dan tak tahu dalil. Menyuruh dengan mengikut akan mereka yang tahu ia mereka akan yang demikian itu demikian dalil. Akan demikian itu demikian dalil. Tu. Dah ni ayat ni suruh orang tak tahu, ikutlah mereka tahu dari dalil tu. Ni. Dan sungguhnya telah menjadi oleh ulama usul fiqh. Dan sungguhnya telah menjadi oleh ulama usulul fiqhi akan ini ayat, yakni ayat fas'alu ala zikri, membuat turus. Membuat turus. Turus ni mana kayu seputung kayu yang teguh tinggal kat situ. Tu turus. Bagi mereka itu ulama usul fiqh yang pertama. Habis kat tu. Dan sungguhnya telah menjadi oleh ulama usul fiqhi, ulama usul fiqh, ulama usul fiqh akan ini ayat fas'alu ahla zikri, membuat turus bagi mereka itu, bagi ulama usul fiqhi. Apa turus tu? Turus yang pertama pada wajib di atas orang awam, taklid akan orang alim yang mujtahid. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala. Nak sekat tu dulu masalah berhubung dengan belakang ni.
dan sungguhnya telah menjadi oleh ulama usulul fiqh akan ini ayat. Situ. Sekat dulu nah. Wallahu a'lam. Dah ada belakang ni sebagai nasihat ya ni. Sebagai nasihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'un. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa Rabbi salli alaihi wa sallim.